dan juga dalam kita memperingati sambutan kemerdekaan Hari Malaysia dan sebagainya. Dalam apa yang sama-sama kita akan ambil pengajaran dan iktibar daripada panduan dan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks apa yang ditunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan sekalian, berkaitan dengan merdekanya seorang hamba dalam pengabdian dan taqarrub mereka yang sepenuhnya bulat-bulat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillah alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut hadir pada malam ini, malaikat-malaikat yang mulia, dengan kita panjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rezeki-rezeki, kurniaan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih dipanjangkan. Alhamdulillah, masih dipinjamkan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan, puan-puan sekalian, sekali lagi peluang dan kesempatan dapat kita terus istiqamah berhimpun di tempat yang terbaik, di tempat yang mulia, iaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana saya berpesan kepada diri saya juga, tuan-tuan, puan-puan sekalian, jangan lupa marilah sama-sama kita berniat iktikaf bagi menjadikan mudah-mudahan duduk ini juga adalah duduk yang berpahala, selain daripada segala pahala-pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita atas segala ketaatan dan segala amalan ibadah yang kita laksanakan, insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah, seperti yang dijadualkan, kita bertemu pada malam ini untuk terus kita mengambil pengajaran, iktibar dan pedoman, terutamanya daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusus istimewa dalam suasana yang mana kita masih lagi dalam meraihkan dan juga dalam kita memperingati sambutan kemerdekaan Hari Malaysia dan sebagainya. Dalam apa yang sama-sama kita akan ambil pengajaran dan iktibar daripada panduan dan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks apa yang ditunjukkan kepada kita, tuan-tuan dan sekalian, berkaitan dengan merdekanya seorang hamba dalam pengabdian dan taqarrub mereka yang sepenuhnya bulat-bulat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana cara lahirnya tuan-tuan dan puan, saya yakin kalau ditanya pada malam ni pun, masing-masing kita akan berikan maksud, pengertian yang berbagai. Apakah ini merdeka, bagaimanakah yang dimaksudkan sebagai bebas. Dan apa yang kita lihat, bahawa Nabi SAW tidaklah hanya semata-mata mengajarkan kita tentang ibadah, tentang amalan, dosa, pahala, syurga, neraka, benda-benda sunat, benda yang boleh, tak boleh dan sebagainya. Di sana tuan-tuan puan, bahkan Nabi SAW memberi tunjuk ajar kepada kita bagaimanakah seorang insan, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar pengabdian dan taqarrubnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah apa yang insya-Allah tuan-tuan puan sekalian kita ambil iktibar dan pengajaran daripada perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji, menyahut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya apa yang dipanjatkan baginda, apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW ketika mana baginda akan berangkat. Kisah kita malam ni tuan-tuan betul-betul nak berangkat tu waktu Nabi dah ada atas kenderaannya, atas kuda ataupun keldainya itu, yang mana Nabi SAW berdoa sehingga didengar oleh para sahabat. Ini bukan macam kita doa sendiri-sendiri tuan. Saya yakin semua yang hadir malam ni Masya Allah sentiasa, selalu dan kerap kita panjatkan doa permohonan kepada Allah. Tapi kebiasaannya dalam bentuk yang individu, tak dengar apa orang lain. Bahkan mungkin suami isteri pun, pasangan pun tak dengar apa yang tok laki aku minta. Suami aku doa apa pun tak tahu, ni pakai amin pakai amin sangat baik je. Inilah tuan-tuan puan, sangat menarik bila kita lihat cara tidak langsung ada di sana sangat banyak panduan Nabi SAW tentang hamba Allah SWT yang benar-benar merdeka jiwanya, merdeka dirinya, sehingga sampai ke tahap segala pengabdian, ibadah dan taqarrub yang dilaksanakan itu sepenuhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan lagi masalah buatkan orang. Yang kita nak bincang malam ni tuan-tuan, bukan hanya melibatkan ada penjajahan, ada kuasa asing, ada tentera asing, ada orang yang buat zalim dan seumpamanya. Tapi lebih jauh daripada itu, iaitu bagaimana seorang hamba yang betul-betul benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, dia sampai satu tahap sehingga kan segala sifat-sifat mazmumah, apa je benda tak elok yang menyebabkan tersangkut amalan kita itu tak sampai kepada Allah Ta'ala. Sama ada dia buat tu kerana kemegahan, kebanggaan, ataupun sama ada kerana nakkan pandangan, pengiktirafan manusia. Inilah tuan-tuan kita akan bincangkan pada malam ni. Sebulat-bulat merdekanya jiwa seorang hamba Allah Ta'ala itu sampai satu tahap segala sifat-sifat mazmumah itu pun Masya Allah tak tersangkut pada dirinya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis yang kita nak lihat pada malam ni hadis yang ringkas sangat, yang sebenarnya doa Nabi SAW dipanjatkan oleh baginda sebelum baginda berangkat mengerjakan ibadah haji. Sedangkan tuan-tuan puan, saya yakin semua yang hadir malam ni ramai sama ada dah buat haji ataupun dah buat umrah. Kita sendiri tuan memang jadi budaya kita pun, sama ada ke Mekah untuk haji ataupun umrah, kebiasaannya kita bahkan akan buat majlis. Dia tak kata doa sendiri-sendiri, minta secara individu, sampai ada dia punya majlisnya, sampai ada dia punya jemputan, dibuat kebiasaannya di rumah, ataupun biasa juga berlaku dibuat di masjid surau, terutama sejak Covid ni lah, sejak wabak Belanda ni, ramai kita permudahkan doa selamat ataupun tahlil itu kita buat terus di masjid ataupun di surau. Tuan-tuan puan sekalian, ini satu daripada cara kita doa, kita mohon kepada Allah. Minta apa? Kita minta supaya selamat perjalanan kita, pengurusannya, terutama mutakhir ini tuan-tuan puan, kalau siapa yang tahulah. Dia tak berapa viral macam musim haji itu. Kalau musim haji tuan-tuan ramai yang terkandas sampai beratus-ratus orang, itu memang sepenuhnya penipuan. Ada dah tangkapan dibuat pun. Cuma sekarang ni tuan-tuan puan, kalau siapa yang mungkin tahu terlibat dalam travel agency ataupun memang nak mengerjakan umrah,
Hakikatnya sekarang ni antara dugaan yang sedang dihadapi oleh mereka yang nak mengerjakan umrah, salah satunya tiket penerbangan yang sangat terhad. Airline dan kebanyakan syarikat penerbangan sekarang ni dalam proses pemulihan. Kan, termasuk yang Malaysia punya pun lah. Lagi-lagi kita lihat orang nak kembali travel ni macam pesta sekarang ni. Bila dah makin pulih. Dan khusus untuk umrah tuan-tuan, saingan bahkan bukan hanya sesama travel agency. Saingan mengerjakan umrah sekarang ni melibatkan yang pergi sendiri. Kerana sekarang ni dah dipermudahkan mengerjakan umrah tu. Kalau ada tuan-tuan yang memang jenis selalu travel sendiri, boleh ada orang bawakan, ataupun ada anak-anak boleh bawa kita. Dan sekarang ni buat umrah, pergilah sendiri pun. Visa untuk pelancong ke Saudi tu boleh apply di rumah pun. Sambil minum kopi, makan goreng pisang pun boleh. Hari ini saingannya. Yang pergi sendiri pun dah makin ramai, yang ikut travel macam biasalah. Jadi akhirnya tuan-tuan banyak sangat kes-kes terkandas melibatkan jemaah-jemaah umrah yang memang disebabkan tiket penerbangan. Ada yang tukar tarikh, ya sampailah KLIA. Daripada negeri lain terutamanya kan, daripada luar Lembah Kelang dah sampai dah ke KLIA, akhirnya terpaksa sewa homestay. Terpaksa duduk 2, 3, 4, 5 hari sebab apa? Perubahan tiket penerbangan. Inilah tuan-tuan. Jadi kalau siapa nak mengerjakan umrah menghadapi dugaan ini, banyaklah doa kepada Allah. Semoga betul-betul dipermudahkan. Yang betul-betul sekarang tengah masalah tiket untuk cuti sekolah nanti. Bukan sekadar cuti sekolah, tahun bulan 12 sekarang ni bertembung pula dengan Piala Dunia di Qatar. Tahulah kan, Piala Dunia ni maksudnya satu dunia lah nak pergi tengok kat sana tu. Inilah tuan-tuan, dia menjadikan ramai di kalangan kita betul-betul nak menjadi tetamu Allah Ta'ala. Kita panjatkan doa, kita buat majlis, kita panggil jemputan dan sebagainya. Sangat menarik tuan-tuan. Nabi SAW ketika akan berangkat mengerjakan haji pun ada. Nabi SAW memanjatkan doanya kepada Allah SWT. Bahkan doa yang didengar oleh sahabat-sahabat. Bukan doa kita sendiri-sendiri macam lepas sembahyang siapa pun tak dengar tu. Dalam keadaan hakikatnya Nabi SAW mengerjakan haji ini, kalau kita tengok secara sirah tuan, sebagai ulama sirah sampai masukkan antara tanda Nabi SAW akan wafat iaitu Nabi mengerjakan haji. Padahal kalau kita akan pergi haji itu mana terbayang meninggal. Kita lagi sekarang tuan masih wabak ni, dapat pergi haji itu boleh lepas semua syarat-syarat, dia memang bersyukur sungguh. Macam yang terbaru itulah. Haji kita yang baru ni sampai viral lah itu. Saya ingat lagi. Masa awal-awal dulu ada yang tersangkut bukan kerana duit, bukan kerana kota, bukan kerana masalah lain, tapi tersangkut medical check-up. Umur 38. Di kita kalau sekarang ni Masya Allah dapat buat haji dalam keadaan macam-macam syarat, prosedur, SOP, memang bersyukur sungguh. Tak terbayang kita nak meninggal ni. Sebaliknya, Nabi SAW dia diiktibarkan sebagai tanda bagi dia akan wafat. Kadang kalau kita tengok dia punya tempoh pun tuan, dia punya masa jarak tu. Haji ni kalau kita nombor, kalau ikut nombor kalender bulan, dan haji ni bulan 12 sebenarnya. Yang kita kata Zulqa'dah. Orang Arab panggil Zulqa'dah. Qaf bari atas, ain mati. Kita panggil kaedah. Zulqa'dah itu bahasa kita lah. Bahasa Arab Zulqa'dah. Zulqa'dah itu bulan 11. Kemudian bulan haji yang betul-betul itu bulan 12. Zulhijjah kan. Lepas tu patah balik. Mula balik bulan 1, bulan Muharram. Bulan Muharram ni bila tuan? Bulan lepas lah. Bulan Muharram bulan lepas. Sekarang ni bulan 2. Bulan Safar ni. Dalam masa yang sama, jangan kita lupa tuan-tuan, ni bulan depan yang kita akan sambut raikan Rabiul Awal. Dia bukan semata-mata bulan keputeraan Nabi SAW, dia juga bulan kewafatan baginda. Ni kalau ikut nombornya Nabi wafat bulan 3 Rabiul Awal ni. Cuba kita kira. Daripada habis musim haji tuan-tuan, mungkin kalau perjalanan zaman dulu lama lah. Mekah Madinah tu naik unta, naik kedai kan, dia tak adalah laju dengan kita tu. Zaman kita tu Masya Allah betul-betul laju kalau naik kereta api laju tu. 2 jam, 2 jam setengah aja. Kalau naik bas pun 8 jam. Zaman Nabi SAW kemungkinan perjalanannya seminggu lebih. Maknanya Nabi SAW tiba semula ke Madinah, selesai mengerjakan haji, kemungkinan hujung bulan 12. Ini kena tengok kita surah yang besar-besar lah. Duduk sekejap je. Tibalah di Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Yang mana riwayat menyebutkan Nabi SAW mula jatuh sakit. Bukan jatuh sakit macam kita kan. Ni jatuh sakit memang meninggal. Ataupun istilah yang selalu kita sebut gering. Nabi SAW walaupun wafat bulan Rabiul Awal, Nabi dah mula jatuh sakit bulan Safar lagi. Hujung bulan Safar tu.
Yang mana ramai ulama meriwayatkan secara total Nabi SAW sakit tu selama lebih kurang 12 hari hingga ke 14 hari. 2 minggu lebih kurang Nabi sakit, kemudian Nabi wafat. Di hujung Safar Nabi sakit, bulan Rabiul Awal Nabi wafat. Maknanya, daripada pulang daripada haji sehinggalah Nabi SAW wafat, adalah lebih kurang 3 bulan kan? Ataupun 12 lebih lagi tu. Bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, akhirnya Rasulullah meninggal. Daya tempoh yang sangat dekat. Dekat tak dekat, tuan saya yakin kalau berlaku di kalangan jemaah kita pun terperanjat lagi kita dengar kan. Oi, haji ni tu elok balik sihat, besar pada orang lagi. Elok kat Mekah kan macam-macam kan. Kambing tu siap pilih kedai lagi. Oh, kambing semalam tak berapa sangat. Kita try lah kambing besok. Tak cukup kambing, unta pula. Kena try lah Ustaz. Unta kat Malaysia tak ada. Macam mana pun kena bagi lepas juga sekali unta ni. Sebab apa? Kat Malaysia tak jumpa unta. Itulah tuan-tuan. Lagi sekarang ni Masya Allah. Itu katanya jemaah kita ada yang sampai pilih hotel sendiri. Kan? Bila dah hujung-hujung musim haji tu pindah hotel. Sebab apa? Cari tempat selesa. Ini pun Alhamdulillah. Bila orang kita dah ramai boleh buat sendiri ni. Ada yang pindah hotel waktu musim haji tu. Itu nak kata. Dan pulang daripada haji. Kita selalu terbayangkan kegembiraan, keseronokan. Paling-paling pun mungkin batuk-batuk biasa je lah. Batuk takat tak ada suara gitu je lah. Sebab apa? Balik haji cuaca bertukar. Tapi pada akhirnya, kalau sampailah berlaku seperti Nabi SAW, balik haji, duduk 2-3 bulan lepas tu meninggal. Ia kemungkinan juga akan menyebabkan kita pun terperanjat. Begitulah cepatnya dia meninggal setelah pulang daripada haji. Inilah tuan-tuan puan, begitulah haji Nabi SAW. Yang bukan sekadar ini satu-satunya. Nabi kalau kita jumlahkan tuan-tuan, semua keseluruhan haji dan umrah. Kalau kita tol semuanya, hakikatnya Nabi ke Mekah sama ada untuk haji dan umrah keseluruhannya tak lebih daripada sebelah tangan pun. Ni sebelah tangan ni pun tak habis kira tuan. Sama ada kita nak kata 4 atau 5 kali. Sebab ada sekali umrah Nabi tu batal. Umrah Nabi ada sekali yang pertama tu cancel. Sebab apa? Musyrikin Mekah tak pergi masuk. Jadi kalau kita jumlahkan semua, jumlah umrah Nabi SAW termasuk haji tak lebih 5 kali pun. Dan ini kemungkinan tuan-tuan puan, kalahlah Nabi banding dengan kebanyakan kita kan. Saya tak tahu yang hadir malam tu, tapi saya yakin ramai kita tak cukup tangan, campur kaki. Oh, tak ingat dah Ustaz. Belah-belah dah rasanya. Campur kaki nak kira kan. Yang lagi hebat tu pinjam tangan orang. Rasa dah habis 20 kali dah Ustaz. Campur kaki pun tak cukup, pinjam tangan orang sebelah kan. Berapa kali dah aku pergi. Ini tuan gambaran. Tak adalah kata salah dan sebagainya. Tapi jangan lupa tuan-tuan puan, kau ada yang macam tu lah rezekinya. Ke Mekah kalau haji campur umrah, tak berapa belah kali pun tak ingat. Berapa puluh kali pun dah lupa. Itu rezeki kita tuan. Rezeki kita yang sebenarnya lebih daripada apa yang dilaksanakan Nabi SAW. Jadi kalau betul-betul haji Nabi itulah sekali. Tak ada 2, tak ada 3. Yang mana ni ulama sampai menyebutkan dia seumpama baginda akan wafat. Saya sebut sikit tuan, kenapa diiktibarkan macam tanda meninggal. Sebab kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah, haji pada zaman Nabi SAW, tahun-tahun sebelumnya memang ada je orang pergi. Jangan tuan-tuan kata tak ada. Ustaz Nabi sebelum tu tak pergi sebab tak ada kot. Ada, tak ada tuan, memang ada. Nabi SAW mengerjakan haji tahun 10 Hijrah. Rasulullah meninggal tahun 11. Tahun sebelum, tahun 9 tu adanya. Rombongan daripada Madinah. Nabi sampai lantik ketua. Ketua rombongan haji daripada Madinah tahun 9 Hijrah adalah Sayyidina Abu Bakar. Ni, Nabi lantik tapi Nabi tak pergi. Itu yang menariknya. Maka tahun 10 itulah. Menjelang bulan Zulkaidah, Nabi diilhamkan Allah Ta'ala untuk membuat persediaan, persiapan mengerjakan haji. Itu yang sampai viral, bahasa kita viral kan. Kecoh habis. Satu Madinah, pakat semua nak ikut. Sebab apa? Tahun tu Nabi sendiri mengerjakan ibadah haji. Kena pula tuan-tuan, tahun Nabi pergi itu jatuh Jumaatnya hari Arafah. Kan kita panggil apa tu? Kita panggil Haji Akbar. Itulah akhirnya tuan-tuan, betul-betul seolah-olah Nabi digerakkan Allah untuk mengerjakan haji. Sebab sebelum tu Nabi tak pergi pun. Tahun 9 Nabi lantik ketua orang lain pun. Dan inilah tuan-tuan, kita nak sebutkan pada malam ni, betapa Nabi mencontohkan kepada kita satu daripada maksud merdekanya jiwa seorang hamba Allah SWT. Ini saya rasa memang peringatan yang sesuai sekarang ni. Sebab kita bila dah diberi kelonggaran kemudahan, antara yang mula jadi penyakit, dan minta maaf saya sebut
Yang mula jadi masalah di kalangan kita, jemaah haji dan umrah, kita tidak lagi untuk berhati-hati daripada segala macam penyebab kepada riak, kepada benda-benda yang merosakkan umrah tersebut. Ini terutama bergambar, bervideo ni lah. Dulu-dulu kan kita boleh kata bergambar tu okey lah kan. Lah Ustaz, bukan senang dah sampai. Kita ambil gambar, pengalaman dan juga kenangan kan. Pada akhirnya tak tahu lepas ni kau berduit pun tak pergi dah. Tapi mutakhir ini dan kita boleh katakan, ia bahkan lebih dah daripada itu. Sekarang ni sampaikan orang bervideo yang katalah telefon tengah tawaf. Telefon tengah tawaf tu dah biasa dah. Tengah tawaf tu bukan macam zikir kan. Baca lah WhatsApp apa semua. Yang sekarang sampai tahap ada yang iklankan produk pun di depan Kaabah. Bukan bergambar saja, siap video. Ni live Facebook daripada Mekah. Bukan cerita pasal fadilat ke apa. Cerita pasal produk dia. Cerita pasal servis dia betul-betul belakang tu Kaabah. Live pula dalam Facebook. Inilah tuan-tuan puan, kita nak tengok. Nabi bayangkan seorang yang maksum, dosa apa pun tak ada. Hakikatnya Nabi sampai berdoakan satu doa yang kemungkinannya tak masuk dalam keutamaan kita. Mungkin saya boleh kata, tak minta sebut. Banyak-banyak doa kita depan Allah sebelum pergi umrah, sebelum pergi haji, tak ada masuk dalam senarai doa ni. Muslimin muslimat kalian. Haji Nabi inilah satu-satunya. Memang tak ada dua, tak ada tiga. Nabi pula maksum. Bukan orang macam kita ni. Tapi Masya Allah, Nabi memohonkan kepada Allah waktu dah naik kenderaan ini, supaya dijaga hatinya. Dijaga keikhlasannya dalam mengerjakan haji. Padahal logik kita, Nabi ni bila masuk tak ikhlasnya. Bila masuk Nabi boleh jadi riak, takabur apa semua ni, yang betul bermasalah hati tu kita sebenarnya. Inilah hadis yang kita lihat diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik dicerita apa? Hajjah Rasulullah SAW ala rahlin rasi wa alaihi qatifatun la tusawi arba'a darahim. Sebelum Anas sebut apa yang Nabi ucap, Anas cerita dulu. Cerita dia menarik tuan. Berkaitan dengan sederhananya perjalanan Nabi tu. Nabi pun kita tahu kan bukan orang yang suka harta pun. Nabi meninggal, dan kalau baca dalam kitab Syama'il ataupun dalam sirah, Nabi meninggal bahkan peninggalannya lebih sikit daripada peninggalan orang miskin. Orang miskin zaman kita bahkan ada seru kat rumah pun. Orang miskin zaman kita dan ada tilam yang empuk pun kan. Nabi SAW meninggal tu macam orang yang lebih miskin daripada kita-kita ni. Jadi macam mana Nabi berhaji? Kata Nabi Malik, Nabi mengerjakan haji. Pelana kenderaannya. Pelana ni tempat duduk lah kan. Baik unta ataupun kuda Nabi tu. Sahabat sampai tahu. Nabi nya pelana tu pelana murahan sebenarnya. Tu bahasa kasar je lah ataupun pelana yang low cost lah. Tempat duduk yang tak nampak selesa pun. Tidaklah orang kata yang high class punya tempat duduk. Kata anak harga pelana Nabi tu sampai dia tahu. Beliau menyebutkan bahawasanya Nabi duduk di atas rahlin. Atas pelana itu arba'ata darahim. Lebih kurang nilainya 4 dirham je. Duit zaman Nabi dan macam zaman kita pun, yang macam ringgit tu dinar. Walaupun nilainya susah lah kita nak sebut kan. Ustaz satu dinar zaman Nabi berapa ringgit? Wallahualam saya pun tak tahulah. Sama ke dengan dinar macam sekarang ni? Lain ke? Tapi kalau duit ringgit, zaman Nabi tu disebut dinar. Yang bawah pada ringgit, entah kita kata sen ke, ataupun apalah istilahnya, itu dipanggil dirham. Dinar tu merujuk kepada duit emas, dirham ni merujuk kepada duit perak. Di tempat duduk Nabi tu kata Anas dah lah nilai dia dirham je. Berapa dirham Tan? 4 dirham je. 4 dirham ni agaknya mungkin tak sampai RM50 lah kot. Saya pun tak pastilah tuan-tuan kalau ikut ukuran duit zaman Nabi SAW berapa 4 dirham. Tapi kita pun faham lah kan. Bila 4 ni maksudnya murah lah tu. Dah lah dirham pula. Kau 4 dinar tu mungkin mahal lah. Sebab 1 dinar tu ni dia punya barat, dia punya karat tu dah lain. Jadi 4 saja dirham pula. Itulah kata Anas. Betapa sederhananya persiapan Nabi SAW dan apa yang Nabi bawa waktu buat haji. Masalah tuan sekalian. Nabi pergi itu pun dalam keadaan sebagai seorang Rasul. Ini bukan orang alim, wali Allah pun. Ini ketua kepada segala manusia-manusia yang soleh. Nabi SAW. Zaman kita tuan tak ada contoh. Tuan-tuan kalau pernah jumpa, pernah kenal, pernah berguru dengan syekh ke maulana ke tuan guru ke apa saja gelaran, tak ada yang sampai tahap Nabi ni. Tapi Masya Allah,
Sebegitulah tuan, mulanya Nabi SAW, Nabi punya tasawuf pun kalah kita, malu kita. Tuan-tuan, apa yang Nabi minta ni? Yang mungkin lepas ni, siapa yang akan mengerjakan umrah, tuan-tuan, kita masukkanlah doa ni. Malukan Nabi tuan. Dia buat doa selamat, siap keluar tu azan. Waktu PKP tu kan tak azan ke rumah kan, pakai semayang aja. Nak pergi umrah azan. Dalam masa yang sama, ada ke tidak kita mintakan ini sebelum berangkat menjadi tetamu Allah Ta'ala? Kata Anas, beliau menyebut lagi, kata Nabi SAW, faqala, bersabdalah Nabi SAW, dah duduk ni. Dah duduk atas kenderaan, dan logik kita kan selalu minta selamat lah. Minta selamat ke, minta segalanya okey, segalanya sempurna dan sebagainya lah. Tapi Anas kata, Nabi doa kepada Allah, Allahumma ja'alhu hajjan la riya fihi wala sum'ah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendek je doa dia. Mungkin ada lagi lah kan. Doa tu mungkin panjang lagi, tapi Anas kata inilah dia, salah satu daripada yang diminta Nabi. Tuan-tuan, kita kena ingat, apa je hadis, ia bermaksud benda tu Nabi sebut dengan jelas dan orang dengar. Dia yang kita bayang macam doa kita lepas sembahyang sendiri ataupun malam-malam waktu qiyamul tu, ni memang betul-betul sahabat dengar. Maknanya ini benda yang Nabi minta sungguh-sungguh. Bukan biasa-biasa punya. Nabi minta tu betul-betul kepada Allah. Apa dia doa ni? Dua benda sebenarnya. Mungkin tuan-tuan yang dengar tadi perasan kot salah satu dia. Yang pertama Nabi minta apa? Allahumma ja'alhu hajja. Ya Allah Tuhan. Jadi kalau haji ni ya Allah, haji yang apa? La riya fihi. Yang pertama, Nabi sebut, ya Allah Tuhan, jadikanlah haji ini haji yang tidak ada langsung riak di dalamnya. Nabi minta riak tuan, supaya jangan riak. Siapa yang minta ni? Yang minta ni bukan orang yang ada dosa pun, dosa pun tak ada. Bukan Nabi biasa tuan. Nabi yang terbaik. Yang paling tinggi dia kalau mengucap tu berganding tu. Kalau kita solat jagi tuan, siapa yang tak rajin ke malas ke dia mengucap tentang Allah saja tak sah sembahyang. Kita mengucap mesti gandingkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayanglah tahap apa Nabi tu. Tapi masya-Allah dalam doanya ini yang pertama, ya Allah Tuhan, janganlah jadikan di dalam haji ini sepanjang-panjang perjalanannya itu adanya riak. Yang kedua apa? Yang kedua pun lebih kurang sebenarnya. La riya fihi wala sum'ah. Kita akan terang kenapa dua-dua ni. Yang sebenarnya lebih kurang mungkin kalau kita minta satu dah kan. Alah Ustaz, orang tahulah riak-riak ni apa. Kerana sum'ah tu lebih kurang sebenarnya. Tapi Nabi nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, merdeka hanya jiwa seorang hamba. Bukan masalah tak ada penjajah, tak ada orang jahat, tak ada orang zalim. Termasuk merdeka jiwa seorang hamba itu betul-betul. Dia punya ibadah, dia punya amalan taqarrub tu langsung. Tak tersangkut dengan apa saja yang boleh merosakkannya. Itu yang saya sebut tadi tuan. Kita masya-Allah bila SOP, bila segala yang dah longgar, sekarang ni tuan-tuan, buat haji, buat umrah memang atas kita lah. Kok jadi haji tu kita lah tu. Kok haji tu tak terima Allah, tak tadi, maka kita juga lah tu. Kerana saya ni tuan nak banding umrah ni, saya boleh banding lah. Saya boleh kata saya layak jugalah nak sebut. Sebab lah saya pergi umrah dulu tahun 2010. Mungkin tuan-tuan pun dah berkali-kali pergi kan daripada 2010 sampai sekarang. Tu nak kata belum ada rezeki tuan. Jangan duk ingat semua ustaz mengajar ni kaki pergi umrah semula ke. Ada kan yang tak pergi-pergi pun. Macam saya ni tak ada orang sponsor kan. Ni nak cari duit memang tak ada lah. 2010 tuan saya ingat betul waktu tu. Itu masih lagi zaman 2010 tu. Ada tempat yang tak boleh bawa masuk kamera. Saya ingat betul sebab waktu tu dah ada dah handphone. Tapi kamera kena bawa sebab kamera tak canggih lagi. Tapi kamera tu bukan kamera Kodak lah. Ni waktu tu dah kamera yang digital. Saya ingat lagi tentang waktu tu 2010 masa buat umrah tu. Yang betul-betul dah dia punya polis tak jaga ni Masjid Haram. Masjid Haram dia pakai lepas je masuk lah. Sebab Masjid Haram mungkin pintu dia banyak kan. Polis-polis dia pun ada lah kat luar tu. Tapi dia tak cek beg ke jubah ke, dia tak cek, bagi je masuk. Tapi sebalik ni Masjid Nabawi dia cek betul. Saya ingat lagi tuan. Dia cek lah segala dalam kita punya beg ke, dalam kita punya jubah. Sampai ada mutawif hajar. Nak bagi lepas kamera masuk tak ke mana. Selit di bawah ketiak. Kepit bawah ketiak insyaAllah lepas. Elah polis takkan suruh angkat tangan sampai macam kat penjara kan. Sampai tak betul. Waktu tu ingat lagi. Siapa-siapa yang ada kamera-kamera digital ni, kepit lah bawah ketiak, bawa lah masuk masjid. Itu nak katanya waktu tu, kawalan tu masih berlaku, yang akhirnya menyebabkan kita ni beringat lah juga.
Kita ni pun hati-hati lah kan. Yang akhirnya takut kan dia boleh nampak, boleh ambil dan sebagainya. Itu dulu tak nak kata jauh sungguh. Sekarang dah 2022 dah. Dah jauh dah zamannya kan. Yang mungkin tuan-tuan puan baru balik daripada umrah, baru balik daripada haji. Kita boleh nampak macam mana bezanya situasi sekarang ni. Inilah yang akhir tuan-tuan. Bila sekarang dah longgar, saya pun tak tahu sebenarnya keadaan. Sebab saya pun dah lama tak pergi umrah. Tapi kalau baca berita, baca benda-benda yang viral sekarang ni, sangat memalukan bila banyak masalah yang berlaku, sebahagiannya daripada jemaah daripada Malaysia. Macam hari tu kan, bayangkan yang perempuan pergi rupa lelaki baru ni, orang Malaysia tu dah sampai kat sana, rupa-rupanya lah lelaki ni perempuan rupanya. Itu yang terbaru. Rupa macam lelaki sebiji, tapi rupa-rupanya perempuan. Orang pun duk cari dia ni pergi dengan siapa ni. Yang sebelum tu, yang lagi terkenal tu lah, rupa macam perempuan, sedangkan lelaki dah pindah dah pun kan, dah keluar daripada Malaysia dah. Yang lagi pening baru ni adalah yang buatkan umrah. Untuk siapa? Buatkan umrah untuk ratu yang baru meninggal tu. Pun ada kak. Tapi tu bukan Malaysia. Itu orang lain lah. Inilah kata kan. Akhirnya betul-betul sekarang ni kita menjadi tetamu Allah Ta'ala. Memang atas kita sungguh. Kita lah yang kena jaga. Kita lah kena beringat. Kita tengah buat apa sebenarnya. Ni duduk depan Kaabah ni memang macam pergi melancong ke? Duduk depan Kaabah ni macam kita pergi tempat-tempat biasa ke? Ataupun akhirnya kita ingat betul kita sedang menjadi tetamu Allah SWT. Itulah tuan-tuan. Yang teruk-teruk macam itulah. Yang tak apa nak teruk tu macam tadi. Dah mula sekarang ni iklankan produk. Macam ada videonya. Awak kat Mekah ni kan duk cerita dia punya bisnes apa kat Malaysia. Cara live dan Facebook. Ini benda-benda yang kita bimbang tuan-tuan puan. Sebab apa? Sebab kalau tak besar, kalau benda tak penting, Nabi tak doa. Nabi tak sebut tuan-tuan kalau benda ni tak penting. Dan inilah rupa-rupanya Nabi memintakan perkara yang sekarang ni memang kita dah nampak. Kan? Punya hebat Nabi SAW. Nabi doa minta zaman tu bila tuan? Ini Nabi doa waktu tu kamera pun tak ada lagi. Nabi doakan benda ini dalam keadaan waktu tu elektrik pun tak ada lagi. Nabi pun orang yang maksum. Bila masa Nabi ni nak riak pun, takkan riaknya Nabi tu. Kerana salah satu daripada maksum ni maksudnya tak mungkin melakukan dosa. Dia tak ada Nabi buat benda-benda ni. Tapi dalam keadaan begitu, tetap Nabi mohonkan perkara ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebenarnya tuan, kita yang sebenarnya kena bacakan doa ni, kena beringat selalu. Kena betul-betul, jangan sampai kita terseleweng, terbabas. Dia buat tu elok. Rukun syarat semua okey kan? Tapi dari segi nak tunjuk ke orang, nak bergambar, nak bervideo tu Masya Allah sekarang ni memang tak boleh nak kata siapa tuan, itu atas masing-masing lah. Baik, tuan-tuan apa kita tengok apa benda riak dan sum'ah ni. Saya yakin kalau riak tu selalu kita dengar. Tapi saya nak sebut juga tuan, sebab riak dan sum'ah ni sebenarnya satu daripada sifat yang memang haram betul kat atas kita. Dia punya haram kat atas kita dan sampai kan benda tu ada banyak ada punya tahap dia. Dia kalau macam mencuri kan. Mencuri ni cara umumnya ambil barang orang lah. Mungkin kalau kita nak hurai pun tak tahu apalah sangat kan. Mencuri ni macam ambil barang orang lah. Itu je lah. Tapi yang menyebabkan berbangga diri dan banyak istilah dia. Banyak tahap. Semua tak boleh. Tahap yang paling berat, yang paling dibenci Allah, dimurkai dan haram. Tahap yang paling teruk adalah takabur. Takabur ni apa tuan? Takabur ni dia menunjuk-nunjuk lah. Persamaan ni itulah dia. Dia menunjuk-nunjuk menzahir-zahir. Tapi takabur ni bezanya, dia menunjuk menzahir sambil dia menghina. Sambil dia buat jahat kat orang. Kalau macam jenis sama kita ni kan, tulis kat WhatsApp, tulis kat Facebook, sambil dia beritahu Alhamdulillah, dah sampai dah sini, dah sampai dah sana. Tiba-tiba ayat ujung dia pun, engkau ada. Tiba-tiba ayat ujung dengan apa? Engkau bila lagi? Engkau bila lagi? Dia tanyalah kan. Dia ingat pergi Mekah ni apa? Dia ingat main pergi je. Ini tuan-tuan, ini tahap yang paling teruk, iaitu betul-betul dia menzahirkan, dia menunjuk-nunjuk dengan siap. Pakejnya apa? Pakejnya menghina orang. Itulah dia takabur yang tahap paling-paling menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Dan bawah pada takabur, inilah yang Nabi doa ni. La riya'a fi. Bawah daripada takabur, itulah dia riak. Pun tak boleh juga. Apa beza riak dengan takabur? Muslimin sekalian, riak ni okey sikit walaupun neraka juga sebenarnya. Tak adalah okey pun sebenarnya. Riak ni ialah menunjuk-nunjuk, menzahir-zahirkan. Bezanya apa? Bezanya tak adalah apa-apa penghinaan. Dia jenis suka nak tunjuk ke orang. Tapi dia tak adalah buat ayat-ayat hina, ayat perli, ataupun ayat-ayat tajam ni tak adalah dia buat.
Masalahnya duk hantar je. Kau kata hantar tu 2-3 hari sekali kan. Ni grup surau ni, grup masjid ni kan. Tapi gambar dia je. Duk hantar ini makan kat mana lah. Ini tawah round ketiga lah. Tawah round kelima lah. Tak adalah kerja lain. Ini tuan-tuan tahap yang kemungkinannya boleh juga merosakkan ibadah. Kalau ada terselit kan, asal hantar gambar tu tak ada benda kan, boleh je Asal hukum kita menzahirkan amalan, perbuatan tu boleh. Ini bahkan Allah sebut dalam ayat terakhir surah Ad-Duha. Semua hafal kan? Ayat surah Ad-Duha kan memang Allah bagi tahu kita hukum asal. Kita menzahirkan sesuatu ni sebenarnya harus, boleh je. Itu yang Allah sebut dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada pun apa je nikmat-nikmat daripada Tuhanmu, maka ceritakanlah. Sampaikan, bagi tahu. Jadi tuan-tuan, surah Ad-Duha tu memang bagi tahu boleh. Maka kita lah kena kontrol. Boleh tu maksudnya jangan berlebihan kan. Takkan buat doa selamat, buat kenduri, bagi tahu nak pergi, okeylah. Ini bila dah sampai sana, rupanya gambar dia saja. Sampai jam handphone orang kan. Buat apa WhatsApp dia je. Kejap gambar. Ini lah tuan-tuan, takut-takut itu tahap riak. Pun dilarang oleh agama, rosak habis amalan. Duit habis dah beribu ni. Duit habis banyak dah. Tapi takut-takut tak ada pun pahalanya. Waliyahbillah. Tahap yang ketiga dan yang lebih rendah pun tak boleh juga. Tahap yang paling rendah kali, inilah yang kita sebut bagian ujub. Ujub pun tak boleh tuan. Ujub ni apa? Ujub ni maksudnya dia berbangga tapi jenis seorang-seorang teringat. Duk seorang-seorang minum kopi tersengih-sengih dia. Duk mengingatkan amalan-amalan dia. Ya, kita boleh laluan kepada azan. Muslimin, muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi kita habiskan. Satu doa yang sangat menginsafkan kita, tuan-tuan puan, dan patutnya menjelaskan dan juga menjadikan kita lebih berhati-hati dalam menyahut seruan dan jemputan Allah Subhanahu wa taala, baik mengerjakan haji ataupun umrah. Itulah beberapa tahap saya kongsikan tadi. Cara kesimpulannya tuan-tuan puan, apa je yang menyebabkan kita rasa gah nak menzahirkan amalan dan ibadah dan seumpamanya, dia memang langsung tak boleh. Baik dengan cara yang paling teruk sampai menghina orang, ataupun cara yang paling orang tak nampak pun tak boleh. Itulah ujub ya. Hantar sampai satu tahap kan, kalau akhirnya orang memuji-muji pun, bahkan tak boleh kita ambil pujian tu pulangkan kepada Allah Ta'ala kan. Walhal memuji itu boleh sebenarnya. Ini sampai Nabi sebut dalam hadis dikira orang tu tak bersyukur kepada Allah kalau tak berterima kasih. Berterima kasih nak puji, pujilah. Tapi yang dipuji ni, yang dipuji ni jaga. Ini yang menarik kan kalau kita tengok kisah terakhir surah Al-Kahfi. Tuan-tuan puan yang istiqamah amal Kahfi semalam, kisah last sekali apa? Zulkarnain. Boleh tengok ayat atas sekali muka surat terakhir surah Al-Kahfi ataupun ayat 98. Reaksi Zulkarnain dan dia sebagai raja ni, raja yang punya hebat ni. Kerajaan ni bersama mana pun tak tahu Tapi punyalah dia beriman, bertakwa, waktu dipuji orang apa dia kata? Qala hadza rahmatum min rabbi. Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Zulkarnain reaksi dia bila dah siap tembok tu, tembok pun dahsyat. Tembok daripada besi. Dalam masa yang sama, mana tembok tu pun tak tahu. Zaman kita kan apa yang tak ada Ada GPS, ada satelit, ada kamera, macam-macam lah. Tak jumpa lagi mana tembok tu. Waktu orang puji, orang terima kasih dan sebagainya, apa kata dia? Berkatalah Zulkarnain, hadza rahmatum min rabbi. Ini yang kamu dah puji-puji ni tak lain, dia hanya rahmat Allah aja. Tak payah dah puji. Yang lagi dah ayat ayat lepas tu. Zulkarnain dia kata apa? Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tak payahlah aku puji sangat. Nanti bila tiba masanya, tembok yang nampak gah, nampak hebat ni akhirnya runtuh juga. Bila sampai masanya nanti, dia sendiri sebut tuan, projek baru siap ni. Katalah rumah berrenovate ataupun masjid baru siap kan. Berani ke kita tuan sebut lama roboh rumah ni? Berasap tu rumah dengar kan. Jadi betul. Rumah aku baru siap. Janganlah cakap roboh pula. Kita dan benda baru siap kan. Tak terbayang kita nak cakap sengit ke roboh ke retak kan. Memang benda yang kita rasa tak elok lah Tapi dalam kisah tu Zulkarnain ni sebut, tak payah puji-puji, nanti dia roboh juga, musnah nanti. Inilah tuan-tuan persamaan kita nak sebut. Orang beriman, dia tak kisahlah Nabi ke Rasul ke, raja tertinggi ke. Bila betul-betul ada takwa, dia punya tauhid, dia punya ibadah tu memang tak fikir lain lah. Memang Allah saja.
Wahab Zulkarnain ni siapa lah kan, kita lihat dia punya sejarah pun hebat. Tapi bila orang puji, orang duk sebut-sebut, dia tolak pujian tu kepada Allah. Dan untuk akhir tuan-tuan sekalian, Nabi doa tadi wala sum'ah, apalah sum'ah? Sum'ah pun tak boleh. Walaupun sum'ah ni benda yang mungkin kita anggap macam biasa je, tak ada apa pun. Sum'ah ni merujuk kepada keadaan seseorang yang suka disebut-sebut. Dia perkataan yang akar dia sama dengan dengar. Sum'ah ni tuan-tuan kalau boleh bayang dia ejaan dia, sin, mim, ain, ta. Daripada sami'ah. Sami'ah ni dengar lah. Kan dalam ayat yang kita pun selalu baca kan, Sami'un alim, Allah tu maha mendengar, maha tahu. Jadi sum'ah ni lebih kurang macam riak juga, lain sikit je. Dia tu suka orang sebut-sebut. Dia suka bila ramai duk puji, duk ingatkan dia, duk sebut. Kalau zaman kita tulis lah. Hari-hari bila dia hantar gambar dekat grup dia kan, orang pun sebut, Haji, Alhamdulillah Haji, tahniah Haji, macam-macam lah. Dia tuan-tuan, Nabi doa benda itu. Doa yang kita rasa macam tak ada apa lah sangat. Apa benda lah kan. Itulah dua benda yang Nabi minta. Nabi mohonkan kepada Allah. Waktu dah ada di atas kenderaan ketika akan mengerjakan ibadah haji. Justru tuan-tuan dan sekalian, inilah apa yang dapat kita kongsikan pada malam ni. Cara tak langsung peringatan sebenarnya. Ini bukan mata-mata kita ikut doa Nabi, kita amalkan doa Nabi. Ia juga tuan-tuan satu peringatan ataupun warning daripada Nabi SAW supaya jangan apa yang dah berluasa sekarang ni juga melibatkan kita. Ini doa saya lah. Tuan-tuan sekalian, sama ada saya ataupun tuan-tuan lah, kerana nanti ada rezeki, baik jadi terutama Allah sebagai orang yang mengerjakan umrah ataupun haji, amalkanlah hadis ini ataupun beringatlah selalu. Pada masa sekarang ni, kerajaan Saudi pun dah tak ada jaga apa sangat atas kita lah masing-masing. Nak bergambar ke, nak video ke, nak riak ke, nak tunjuk kat orang ke, nak forward kat grup ke, WhatsApp ke, atas kamu lah, sekati lah. Itu zaman kita sekarang ni. Jadi mudah-mudahan, benar-benar kan kalau kita buat umrah tu benar-benar lah umrahnya yang makbul lah. Kalau buat haji tu benar-benar lah hajinya yang haji yang mabrur. Sebab dugaan sekarang ni lebih mencabar, terutamanya bila SOP pun dah longgar, peraturan pun dah tak ketat macam dulu. Jadi mudah-mudahan saya doakan kalau ada lah benda-benda ini tuan-tuan kita terfikir, kita terlintas, jaga-jaga. Nabi siap doa sebelum berangkat supaya hajinya tidak riak, supaya hajinya tidak sum'ah. Yang sebenarnya ini doa yang kita kena buat, kita kena baca tuan. Bukan mata-mata Nabi. Kita lah sepatutnya amalkan, kerana kita lah yang tak maksum, kita lah yang banyak dosa ni. Maka kita lah lebih utama menjaga niat dan banyakkan doa ini dalam ibadah kita, dalam amalan kita, supaya tidak ada riak padanya, tidak ada sum'ah padanya, insya-Allah. Muslimin muslimat rahmakumullah. Itulah yang dapat dikongsikan, adalah manfaatnya insya-Allah dan didoakan dapat kita amalkan. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.